Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar kerana berjaya ke Politeknik Mersing. Saya Puan Nuairani binti Siha selaku Ketua Unit Jaminan Kualiti PMJ. Hari ini saya akan menerangkan kepada pelajar sebersedikit mengenai Unit Jaminan Kualiti PMJ. First, kita pergi kepada slide Carta Organisasi Unit Jaminan Kualiti. Berdasarkan Carta Organisasi Unit Jaminan Kualiti, ianya dipengerusikan oleh Puan Hilmun bin Mohamed, iaitu Puan Pengarah kita, dan dibantu oleh TP, Timbalan Pengarah, iaitu Haji Yusof bin Sulaiman. Seterusnya, sayalah sebagai Ketua Unit Jaminan Kualiti. Saya dibantu oleh Setiausaha Kualiti dan beberapa penyelaras. Ada 6 penyelaras bawah saya, iaitu KPI, dokumen, akreditasi, EXA, audit dalaman dan takwim. Seterusnya, kita pergi ke slide visi dan misi Politeknik Mersing. Misi Politeknik Mersing menjadi pusat kecemerlangan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dalam menjana modal insan berkualiti, transformatif dan berdaya saing di peringkat global. Itu adalah visi PMJ. Manakala misi PMJ memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET tadi untuk melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi melalui persekitaran pembelajaran transformatif dan kreatif, berteraskan organisasi yang profesional, kecemerlangan dan nilai kerohanian, pelajar serta perkongsian pintar industri, akademia dan komuniti. Ini adalah visi PMJ. Seterusnya kita pergi kepada dasar kualiti. Pelajar pun perlu tahu dasar kualiti PMJ. Iaitu pemberian perkhidmatan pendidikan yang berkualiti bagi membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu JTMK, kejuruteraan JKE dan perdagangan JP, melalui pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang berkesan di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ni awaklah student, ibu bapa. Seterusnya objektif kualiti. Awak perlu tahu juga dalam pelaksanaan SPK, objektif kualiti bagi pencapaian pelajar dan perkhidmatan pentadbiran diwujudkan, diukur dan dikaji semula oleh Jawatan Kerja Kualiti bagi mencapai hasrat penambahbaikan yang berterusan. Petunjuk prestasi KPI ditetapkan dalam menilai pencapaian sesuatu proses kerja. Objektif kualiti yang dibangunkan adalah selaras dengan dasar kualiti, merujuk kepada Pelan Tindakan PMJ terkini. OBE. OBE adalah pendidikan berasaskan hasil. OBE merupakan proses pembelajaran dan pendekatan yang memfokuskan kepada hasil pembelajaran, learning outcome, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk dicapai oleh setiap pelajar sebelum dan selepas tamat pengajian. Hasil pembelajaran pula bermaksud apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Komponen OBE. Terdapat 4 komponen OBE. Pertama adalah kurikulum, hasil pembelajaran pelajar. Kedua, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ketiga, pentaksiran. Dan keempat adalah penambahbaikan kualiti berterusan ataupun dikenali sebagai CQI. First kita tengok kurikulum,
hasil pembelajaran pelajar. Okey, di sini kurikulum dihasilkan supaya perkara apa yang perlu pelajar tahu, faham dan boleh lakukan setelah menamatkan sesuatu program pengajian. Okey, itu pertama. Okey, yang kedua, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah akan menghasilkan strategi ataupun aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang paling berkesan untuk membolehkan pelajar mencapai hasil pembelajaran yang telah dikenal pasti. Okey, yang ketiga adalah pentaksiran. Politeknik akan melaksanakan strategi pentaksiran yang paling berkesan untuk mengetahui sama ada pelajar telah mencapai hasil pembelajaran. Yang keempat, penambahbaikan kurikulum berterusan ataupun CQI. Program yang direka bentuk itu boleh ditambah baik dari segi kualiti hasil pembelajaran, strategi pembelajaran dan pengajaran serta pentaksiran. Seterusnya kita lihat kepada perkaitan antara PEO, PLO dan CLO. Okey. PEO. PEO adalah Program Educational Objective. PLO, Program Learning Outcome. CLO, Course Learning Outcome. Okey, PEO ni adalah gambaran tentang kerjaya dan perkembangan profesional graduan yang akan dinilai dalam tempoh 3 hingga 5 tahun selepas tamat pengajian. PLO, pengetahuan, kemahiran dan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh pelajar setelah tamat pengajian. Manakala CLO adalah pernyataan berhubung pengetahuan, kemahiran, kebolehan yang dapat dinilai oleh pelajar untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan hasil daripada pembelajaran mereka. Okey, itu adalah perbezaan di antara PEO, PLO dan CLO. Okey, seterusnya kita tengok pengukuran OBE. Kita ada 5 tahap lah, 5 level. Daripada CLO, PLO, PEO, MISI, BC. Okey. PEO ni terhasil setelah awak 3 hingga 5 tahun bekerja. Okey. OBE. Kenapa OBE ni penting? Okey, kita ada 5 sebab. Okey, yang pertama, pembelajaran yang lebih jelas. Okey, yang kedua, kepelbagaian bentuk penilaian kepada pelajar. Contohnya, kajian kes, presentation. Okey. Yang ketiga, peratus penyertaan dalam penglibatan pelajar lebih tinggi dalam aktiviti PDP. Okey, yang keempat, sistem pendidikan yang berstruktur iaitu PEO, PLO dan CLO dapat dicapai dan diukur. Yang kelima, memastikan program DPMJ ni mendapat akreditasi ataupun perakuan daripada badan yang diiktiraf. Setakat ni, kita telah mendapat perakuan daripada MQA. InsyaAllah, ETAC dan seterusnya, IOMS. Okey, seterusnya pengecualian kuliah. Okey, ini adalah slide yang penting untuk pelajar. Okey, dikatakan dikecualikan kuliah apabila melibatkan 2 kes iaitu sakit dan kebenaran. Okey, sakit ni macam mana sakit? Dikatakan sakit apabila kita mendapat MC, pengesahan daripada doktor lah. Kalau MC swasta, MC tu tidak boleh melebihi daripada 2 hari berturut-turut dan tidak boleh lebih daripada 8 hari dalam satu semester. Okey, kebenaran. Dikatakan kebenaran, contohnya awak mewakili politeknik untuk pertandingan bola sepak ke apa-apalah. Okey, wajib mendapat memo ataupun surat yang disahkan, di-endorse oleh pengarah PMJ. Okey, itu adalah pengecualian kuliah. Okey, kehadiran. Okey, kehadiran ni merujuk kepada pemantauan ketidakhadiran, surat amaran dan surat duduk sebab. Okey, surat amaran pertama. Pelajar dikatakan pelajar tidak hadir kuliah mengikut jam yang ditetapkan. Contohnya untuk subjek Math, awak kena ambil kena hadir subjek tu 3 jam seminggu. Tapi awak tak hadir 3 jam, okey, automatik awak akan dapat surat amaran 1. Okey, surat amaran ni akan dipostkan kepada ibu bapa, penasihat akademik dan jabatan. Okey, surat amaran akhir. Okey, minggu pertama awak tak hadir 3 jam,
Minggu seterusnya, minggu kedua tak ada lagi 3 jam. Automatik dapat surat amaran akhir. Juga akan dipostkan kepada ibu bapa, diberikan kepada PA dan jabatan. Okey, itu amaran 1, amaran akhir. Surat tunjuk sebab. Surat tunjuk sebab ni dikeluarkan pada minggu ke-12 PDP. Okey, macam mana dikeluarkan? Okey, pertama, senarai pelajar kehadiran yang kurang 80% dikeluarkan. Kedua, pelajar akan diberi surat tunjuk sebab. Ketiga, pelajar diminta menjawab surat tersebut dan perlu berjumpa dengan ketua jabatan, KJ lah. Yang keempat, sekiranya pelajar tidak mempunyai alasan munasabah, pelajar ditahan dan tidak boleh menduduki peperiksaan akhir. Yang kelima, salinan surat tunjuk sebab tadi akan dipostkan kepada ibu bapa, diberikan kepada penasihat akademik dan jabatan awak lah. Okey. Surat amaran. Ini adalah proses surat amaran. Okey. Saya dah cerita tadi, bila tak hadir 3 jam akan dapat surat amaran 1, 3 jam seterusnya tak ada surat amaran akhir. Okey, seterusnya surat tunjuk sebab lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada persijilan. Okey, setakat ni PMJ telah mendapat 3 persijilan daripada agensi luar iaitu MQA, EXA dan SIRIM 9001-2015. InsyaAllah akan datang akan dapat e-tag dengan IOMS. Okey, itu sajalah daripada unit jaminan kualiti. Kalau ada apa masalah, awak boleh kontak saya lah. Okey, bye-bye.